اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, dikenali juga sebagai penghulu segala hari, maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita berterusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dengan menghayati segala perintahnya serta menjauhi segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu akan mewujudkan anak-anak dan keluarga kita yang menjadi asas kekuatan masyarakat ini menjadi insan saleh serta membawa kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya matlamat utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya dalam pelbagai bentuk ibadah dan amal soleh, termasuklah tanggungjawab dan amanah untuk memakmurkan bumi ini mengikut acuan dan panduan yang telah digariskan oleh syarak. Allah Subhanahu wa taala tidak memperoleh apa-apa faedah atau keuntungan daripada apa yang dilakukan oleh manusia, melainkan semua kebaikan daripada amalan tersebut akan kembali untuk diri mereka sendiri. Perkara ini jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah sahaja yang memberi rezeki, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Ingatlah, agama Islam menuntut umatnya supaya bekerja dengan menjadikannya sebagai ibadah yang berpahala, atau dengan kata lain, bekerja dengan rasa penuh tanggungjawab untuk meraih pendapatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang keras umatnya yang tidak bertanggungjawab, malas bekerja, menipu atau menyeleweng dalam pekerjaannya. Namun persoalan besar timbul di sini. Adakah kerja yang kita lakukan selama ini bertepatan dengan syariat Islam, yaitu sentiasa melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna, menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin, dan dalam masa yang sama menjauhkan diri daripada sebarang bentuk penipuan, pemalsuan, penyelewengan dan seumpamanya. Pada dasarnya setiap pekerjaan orang Islam mempunyai dua sasaran utama. Yang pertama, melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, melaksanakan muamalah sesama manusia seperti dalam bidang pertanian, kesihatan, perkilangan, kejiranan dan sebagainya. Member amat yakin bahawa umat Islam dapat memenuhi dengan cemerlang melaksanakan dua sasaran itu, maka umat Islam akan memperolehi kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagaimanapun, isu yang sering menjadi perbahasan hangat mengenai pekerja ialah kualiti insaniah dan rohaniyah dalam usaha memberi perkhidmatan yang ikhlas dan berkualiti kepada para pelanggan. Persoalan besar timbul di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti insaniah? Secara ringkasnya, member ingin mengatakan bahawa insaniah yang dimaksudkan mencakupi beberapa aspek, yaitu kualiti peribadi yang merangkumi tanggungjawab,
kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi dengan baik, pengendalian diri dan kejujuran. Ia juga melibatkan keterampilan seorang pekerja. Misalnya sejauh mana kita dapat bergaul dengan anggota masyarakat atau berinteraksi dalam sesebuah organisasi, berkongsi pengetahuan dengan orang lain, melayani pelanggan, daya kepemimpinan, kemampuan berunding serta keupayaan kerja dalam berbagai situasi dan ragam. Yakinlah bahawa agama Islam telah memberi peringatan kepada umatnya supaya sentiasa berbuat baik, cemerlang dan menjaga kualiti atau bersifat ihsan dalam melakukan setiap pekerjaan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pemerhatian member, memahami dan menghayati sifat ihsan akan membantu umat Islam mewujudkan pekerjaan yang cemerlang dan berkualiti tinggi. Sifat ihsan bermaksud kita melaksanakan sesuatu pekerjaan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yakin seolah-olah pekerjaan kita dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang ihsan, "Mal ihsan?" Qala, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Apakah ihsan itu? Sesungguhnya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pakar pengurusan, prinsip ihsan meliputi perkara berikut. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, kita perlu mempunyai keterampilan dan kemahiran tinggi di dalam suatu bidang tugas. Yang ketiga, mempunyai ilmu, pengetahuan dan pengalaman serta kecerdasan dalam mengimbangi sesuatu maslahah dan peka dengan keperluan masyarakat semasa. Keempat, mempunyai wawasan dan dapat membuat jangkaan tentang keperluan masa depan. Yang kelima, mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam menghasilkan kecemerlangan sesuatu aktiviti. Pekerja yang melaksanakan tugas mengikut bidang yang ditetapkan dengan penuh ihsan dijanjikan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selari dengan tuntutan ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegur umat manusia supaya berani membuat perubahan positif dalam semua aspek kehidupan, bekerja atas dasar ihsan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan keperluan manusia sejagat, akan memperkasa jati diri dan meningkatkan harga diri pekerja. Seseorang akan takut melakukan perbuatan keji, tercela, seperti melakukan kerosakan, penipuan, rasuah, mencuri tulang, ponteng kerja dan perbuatan negatif yang lain.
Jangan mendapatkan rezeki atau kekayaan dengan sebarangan, dengan jalan yang haram, dengan jalan penipuan, rasuah, penyeliongan dan lain-lain. Ingatlah, semua rezeki kekayaan yang didapati dengan cara haram adalah kekayaan yang tidak berkat. Kekayaan secara haram hakikatnya tidak membawa kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup, tetapi akan membawa kesengsaraan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Jiwa manusia, jiwa pekerja pada asalnya adalah sesuatu yang suci, tetapi harta yang diperolehi secara tidak halal tidak mungkin dapat memberi kebaikan pada jiwa kita. Tetamu Allah yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita memperkasa jati diri dengan menghayati konsep insaniah dan rohaniyah serta sifat ihsan, supaya setiap amalan dan pekerjaan kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridhaannya serta kepuasan manusia sejagat. Ingatlah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, amat penting untuk kita menyedari dan memastikan segala pekerjaan yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata kerana Allah. Usahlah terlintas di dalam hati untuk mengharapkan pujian, pangkat dan harta, tetapi apabila dikurniakan, anggaplah sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghargai hamba-Nya yang ikhlas sepanjang perjalanan hidup dalam menjunjung apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah. Inilah masanya semua pekerja mesti sedar bahawa pekerjaan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Ketaatan dan sikap amanah kepada majikan yang merupakan pemimpin dalam organisasi kita adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipandang remeh. Ingatlah bahawa mengkhianati amanah dalam pekerjaan kita adalah perbuatan munafik. Bayangkanlah apakah kita sanggup memberi makan anak dan isteri kita, hasil daripada perbuatan khianat dan munafik yang telah kita lakukan. Sudah pasti ia akan mengundang kemurkaan dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesannya bukan hanya kepada diri kita, malahan juga kepada anak dan isteri kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penuh kesyukuran dan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزحام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا Kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa kadzalika Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah merayu kepada-Mu ya Allah, agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta mengeluarkan zakat dan wakaf. Rahmatilah kehidupan mereka, sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah. Doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا